Masuk anak matam. Ini kedai Haji Hashim. Hantar bekalan telur yang baru sebanyak 2 atau 3 kali kerana telur itik dari ladangnya menjadi kegemaran pengguna. Telur yang dihantar dijamin kesegarannya kerana ia dikutip dan dibersihkan pada hari yang sama sebelum dihantar kepada peniaga. Aktiviti mengutip telur dilakukan setiap hari sekitar jam 6.40 pagi. Encik Azwan akan pergi ke ladang dan melepaskan itik-itiknya ke kawasan sekitar bagi memudahkan proses mengutip telur dilakukan. Telur yang telah dikutip akan dimasukkan ke dalam kereta sorong sehingga penuh. Cara ini lebih mudah dan selamat kerana telur itik mudah pecah. Telur itik yang pecah akan mengakibatkan kerugian kepada Encik Azwan. Setiap hari telur itik yang dikutip boleh mencecah lebih dari 2,000 biji sehari. Kereta sorong yang telah dipenuhkan dengan telur itik akan dibawa keluar dari ladang untuk dibersihkan. Proses membersihkan telur dilakukan secara manual. Telur yang telah dibersihkan akan dikeringkan sebelum diasingkan mengikut saiz. Pada asalnya saya sebenarnya pernah bela itik ni lah pada tahun 2016. Masa tu sekadar hobi je. Yang mana masa tu kita bisnes dalam makanan. Maknanya ada kafe, food court dan restoran lah. Lepas tu kira itik ni macam main-main saja hobi. Ada telur kita jual, tak ada. Memang kita fokus pada perniagaan makanan tu lah. Lepas tu pada 2020, kita Malaysia ni telah dilanda COVID dan masa tu semua perniagaan tutup. Jadi tak ada buat apa-apa, duduk rumah dengan berbekalkan modal yang tak berapa banyak. Kita mulakan peternakan itik ni lah. Masa tu kita bela 100 ekor dan dari semasa ke semasa kita tambah lah. Tak silap saya masa tu dah cecah 300 ekor. Keluasan ladang buat setakat ni adalah 2 ekar lebih lah. Yang saya pakai ni 2 ekar. Yang tanam mak saya ni ada lebih kurang sikit je lah. Berapa kaki kali berapa kaki. Macam tu lah. Ternakan saya sekarang ada lebih kurang 2,000, hampir 2,700 yang masuk itik baru ni lah. Ada lagi yang belum diambil. Kita dulu, masa dulu lagi awal. Pukul 6 kita kutip. Maknanya sebelum subuh kita dah kutip dah. Tapi dia jadi isu apabila lepas kita kutip, kita tengah cuci, monyet gagak datang. Jadi sekarang kita kutip 6.45 ataupun pukul 7. Maknanya waktu tu sesuai lah selepas kita kutip yang kali pertama tu sebelum itik kita lepaskan, telur tu dah tak banyak dah. Kalau kita kutip awal maknanya ada baki. Yang baki tu biasa monyet gagak akan makan. Dia jadi macam tu. Telur-telur yang dah kita basuh tu, kita akan buat satu grading lah. Maknanya ikut sukatan berat. Sebenarnya kalau ikut akta KPDNKK, telur itik, telur puyuh ni dia tidak termasuk dalam akta kawalan harga, bahkan saiz. Tapi kita, maksudnya orang beli kan, dia tengok kecil besar tu. Jadi kita buat grading lah, supaya kita boleh buat perbezaan harga kat situ. Walaupun telur itik tidak tertakluk dalam akta KPDNKK, Encik Azwan tetap melakukan proses menggrade telur dengan menimbang setiap biji telur yang ada.
Telur yang berat dan besar akan lebih mahal berbanding telur yang bersaiz kecil dan ringan. Cara ini memudahkan untuk beliau meletakkan harga dan memudahkan pelanggan membuat pilihan. Selain menjual telur itik segar, Encik Azwan juga menjual telur itik masin. Telur itik masin yang dihasilkannya tidak menggunakan sekam padi bakar dan tanah liat. Sebaliknya, beliau hanya menggunakan air garam dan ini dinamakan kaedah telur masin jeruk. Telur itik yang telah siap dibasuh akan dimasukkan ke dalam bekas sebelum ditambah air garam dan diperam selama 14 hari. Hanya selepas 14 hari, barulah telur masin ini boleh dinikmati. Ia menjadi pilihan ramai ketika Ramadan kerana menjadi hidangan pembuka selera ketika sahur dan berbuka. Kekerapan untuk program perkembangan veterina, kita akan buat lawatan 3 kali selama 1 tahun. So setiap lawatan kita akan rekodkan penghasilan harian dan kita akan ambil tahu jugalah isu-isu semasa peternakan. So dalam tempoh 3 kali lawatan ini kita akan ambil average penghasilan. Contohnya untuk ladang itik penelur ini penghasilan produklah itik telur masin ataupun telur mentahnya. Okey, antara bentuk-bentuk bantuan yang pihak Jabatan Perkhidmatan Veterina berikan, dia ada selalunya dua allocation lah, sama ada melalui kerajaan negeri ataupun kerajaan federal. So bagi untuk kerajaan negeri Sembilan, antara insentif yang kita berikan adalah bantuan peralatan untuk industri asas ternakan. Encik Azwan menjual sebiji telur itik segar dengan harga RM1 dan sebiji telur masin dengan harga RM1.30. Telur itik keluaran ladang ini bukan sahaja dipasarkan di kawasan sekitar tetapi ke seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak menggunakan platform media sosial. Walaupun sibuk menguruskan ladangnya, Encik Azwan masih meluangkan masa untuk membimbing penternak baru yang ingin menternak itik. Beliau tidak lokek untuk berkongsi ilmu dan pengalamannya. Mereka yang berminat boleh saja datang ke ladangnya dan belajar cara menternak itik dengan kadar yuran yang sangat berbaloi. Sehingga kini terdapat lebih kurang 80 peserta dari pelbagai negeri telah menyertai latihan dan tunjuk ajar yang diberikan oleh Encik Azwan. Ada di kalangan mereka yang telah bergelar penternak berjaya dan memperoleh pendapatan lumayan. Pada tahun 2022, saya membuat keputusan untuk berhenti kerja dan nak menceburi dalam bidang pertanian. Semasa itu saya tak buat keputusan lah nak menternak ataupun tanaman lah. Kemudian bila saya dah tahu Cik Azwan dia bela itik, saya pun banyak kali juga konsult dia, pergi melawatkan ladang dia dan akhirnya saya buat keputusan pada Ogos 2022 untuk memelihara itik penelur. Dan pada bulan September tahun yang sama 2022, ladang ni dibuka lah. Encik Azwan mengakui bukan mudah untuk dirinya berada di tahap sekarang. Setiap penternak sepertinya perlu memiliki kekuatan mental dan fizikal selain kesabaran yang tinggi. Berikutan cabaran industri, pertanian dan penternakan jauh berbeza dengan sektor perniagaan lain. Bagi mereka yang ingin menternak itik, mereka juga perlu memiliki ilmu dan minat yang mendalam di dalam bidang ini. Minat dan usaha telah menjadikan Encik Azwan antara usahawan agro yang wajar dijadikan inspirasi oleh anak muda yang ingin bergiat dalam bidang penternakan itik.